Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid. Apa khabar hari ini? Telah bersedia untuk belajar dengan Cikgu Ji, terutama murid-murid tahun 6. Hari ini kita teruskan pembelajaran kita dengan menggunakan modul PDPR Bahasa Melayu tahun 6. Tajuknya ialah terapkan jati diri. SP 1.3.1 mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan berdasarkan ayat perintah dalam pelbagai situasi dengan betul. Ayo, telah bersedia untuk belajar? Baiklah, sebelum kita menyiapkan modul PDPR kita, murid-murid mestilah membaca arahan terlebih dahulu. Seperti biasa, kita baca arahan bersama-sama. Lihat paparan. Murid membaca dan meneliti teks dialog yang terdapat di dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6, muka surat 90. Kedua, murid memberikan respons terhadap ayat perintah yang terdapat dalam dialog tersebut. Yang ketiga, murid memberikan respons terhadap ayat perintah secara bertulis. Murid-murid boleh lakukan aktiviti ini dengan merujuk lembaran kerja secara Google Forms yang cikgu akan berikan link tersebut. Baiklah, ayo kita belajar. Cikgu Ji akan menerangkan kepada murid-murid terlebih dahulu apakah itu kata perintah. Kata perintah ialah perkataan yang digunakan untuk menimbulkan sesuatu tindak balas terhadap arahan, suruhan, larangan, silaan, gesaan, tegahan, permohonan atau permintaan. Baiklah, kata perintah terbahagi kepada 3 ya murid-murid, iaitu silaan atau jemputan. Contohnya, ayo jemput sila. Kata perintah yang kedua ialah permintaan. Harap, minta, tolong. Dan kata perintah yang ketiga, larangan. Contohnya, jangan, usah ataupun tak usah. Faham murid-murid? Baiklah, seterusnya Cikgu Ji jelaskan kepada murid-murid kata perintah, fungsi dan ayat contoh. Kata perintah ayo, jemput, sila, fungsinya digunakan merujuk silaan atau menjemput seseorang. Contoh ayat ayo, ayo kita bergerak ke sana. Dia ajak kawan dia bergerak bersama-sama dia ke sana. Yang jemput, kata perintah jemput. Ayat contoh, jemput datang ke rumah saya pada hari Sabtu ini. Dan kata perintah yang ketiga sila. Sila letakkan kad di sini. Jadi kata perintah ayo jemput sila ini digunakan untuk merujuk atau menjemput seseorang. Baiklah, seterusnya harap, minta, tolong. Kata perintah harap, minta, tolong digunakan merujuk harapan atau meminta seseorang melakukan sesuatu. Contoh ayat harap. Harap awak tidak meninggalkan saya. Kata perintah minta. Ayat contoh, minta Ali membeli seekor ikan kerapu. Kata perintah yang ketiga, tolong. Tolong pergi dari sini. Okey, murid-murid. Baiklah, kata perintah seterusnya jangan, usah, tak usah. Digunakan, fungsinya digunakan merujuk larangan kepada sesuatu perkara. Kita biasa dengar ibu, ayah, tok nenek ataupun guru kita menggunakan perkataan jangan, usah dan tak usah. Ini fungsinya merujuk kepada larangan kepada membuat sesuatu perkara. Contoh kata perintah jangan. Contoh ayatnya, jangan merokok di sini. Kemudian usah, kata perintah usah. Ayat contoh, usah dikenang peristiwa silam itu. Dan kata perintah yang ketiga, tak usah.
Tak usah seterusnya, kata perintah yang seterusnya tak usah. Ayat contoh, tak usah kita bergaduh tentang hal ini. Baiklah murid-murid, cikgu harap murid-murid faham dan tidak lagi membuat kesilapan dalam penggunaan kata perintah yang betul dan tepat. Baiklah, seterusnya. Ini dia buku teks murid-murid muka surat 90. Terdapat dialog yang diberikan dalam teks tersebut. Baiklah, kita akan baca bersama-sama teks ini dan kita fahamkan dan murid-murid dikehendaki memberikan respon terhadap ayat perintah tersebut. Ayo kita belajar. Seterusnya, terapkan jati diri. Pada minggu hadapan, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Kupang akan menyertai Karnival Bahasa Melayu. Karnival ini diadakan di Pusat Rekreasi Air Panas Ulu Legong bersama-sama dengan murid dari Sekolah Jenis Kebangsaan di daerah Baling, Kedah. Kita dengar perbualan antara Cikgu Selvi dan Sharmila. Ini ialah gambar pertama yang terdapat di dalam petikan tersebut. Okay, Cikgu Selvi dia kata apa kat Sharmila? Sharmila, tolong pastikan jalur gemilang dibawa. Bendera itu akan dipacakkan di tepi kolam air panas. Jadi di sini kelas tolong ini ialah kata perintah, permintaan. Cikgu Selvi minta tolong Sharmila. Jadi tolong kata Cikgu Selvi. Tolong ini ialah kata perintah. Apa respon Sharmila kepada Cikgu Selvi? Sharmila kata, Cikgu Selvi, saya akan pastikan jalur gemilang dibawa dan bendera itu dipacakkan di tepi kolam panas. Mana jawapan Sharmila ni kita dapat daripada mana murid-murid? Pandai. Jawapan Sharmila ini kita dapat daripada permintaan Cikgu Selvi di dalam dialognya tadi. Sharmila, tolong pastikan jalur gemilang dibawa. Bendera itu akan dipacakkan di tepi kolam air panas. Cikgu Selvi minta tolong permintaan Cikgu Selvi kepada Sharmila. Jadi Sharmila jawab, Cikgu Selvi, akan saya pastikan jalur gemilang dibawa. Dan bendera itu dipacakkan di tepi kolam air panas. Ini dinamakan respon terhadap permintaan. Ya, jadi murid-murid perlu lengkapkan dialog untuk gambar pertama ini nanti dalam latihan murid-murid. Begitu juga seterusnya. Kita lihat gambar kedua. Okey, gambar pertama ini Cikgu Ji dah berikan contoh menjawab respon daripada Cikgu Selvi yang betul dan lengkap. Faham? Jadi, dari mana tadi Cikgu Ji cakap jawapan ni dapat? Daripada dialog permintaan Cikgu Selvi ini tadi. Faham? Okey, seterusnya. Ni tadi gambar kedua. Cikgu Selvi bercakap apa? Minta permintaan apa? Tolong apa dekat Rajesh ni? Kita tengok. Rajesh, semasa Karnival Bahasa Melayu nanti, sila pastikan setiap kumpulan terdiri daripada pelbagai kaum. Tujuannya adalah untuk pemupukan semangat perpaduan. Dalam dialog Cikgu Selvi ini, boleh beritahu tak Cikgu kata perintah yang digunakan? Ya, betul. Sila. Baiklah. Apa agaknya Rajesh ni akan memberikan respon terhadap permintaan Cikgu Selvi ni? Murid-murid dikehendaki menjawab sendiri. Mana nak jawapan Rajesh ni? Tengok dialog Cikgu Selvi. Faham? Baiklah. Cikgu Ji tidak akan membantu. Tadi gambar pertama Cikgu Ji dah membantu. Gambar kedua
Cikgu Ji hanya beri clue saja kepada murid-murid bagaimana Rajis nak beri respon terhadap permintaan Cikgu Selvi. Okey? Baiklah, seterusnya. Gambar ketiga. Cikgu Selvi berjumpa dengan Ruben. Apa permintaan Cikgu Selvi ni kepada Ruben? Daripada Ruben? Baiklah, Ruben harap peserta dapat menyanyikan lagu Negaraku dan lagu bahasa jiwa bangsa setiap pagi. Lagu ini dapat mengukuhkan jati diri, kewarganegaraan dan patriotisme dalam diri setiap peserta. Dalam dialog Cikgu Selvi ni, apa yang digunakan kata perintah apa yang digunakan? Cuba tengok dialog Cikgu Selvi ini, kata perintah apa yang digunakan di sini? Ya, betul. Harap. Harap ialah kata perintah yang digunakan oleh Cikgu Selvi dalam dialognya. Jadi, apa agaknya respon Ruben daripada permintaan Cikgu Selvi ini ya? Jadi murid-murid perlu lengkapkan dialog Ruben ini dengan memberikan respon yang betul dan lengkap. Dari mana nak dapat jawapan Ruben ni, respon Ruben ni? Tengok dialog Cikgu Selvi. Ada jawapannya di situ. Baiklah. Faham murid-murid? Seterusnya, murid-murid perlu lengkapkan modul PDPR latihan hari ini yang akan cikgu berikan kepada murid-murid. Setelah siap dialog ini, murid-murid bolehlah klik link yang cikgu berikan ini untuk latihan. Baiklah, murid-murid faham ataupun murid-murid boleh buat dulu latihan ini. Klik link Google Form ini, kemudian barulah buat modul PDPR hari ini. Boleh murid-murid? Senang aja ni. Cikgu Ji harap murid-murid boleh menjawab dengan baik. Baiklah, murid-murid. Seterusnya Cikgu Ji ucapkan tahniah dan syabas kepada murid-murid yang memahami pelajaran hari ini dan terima kasih kepada yang mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Belajarlah dengan senyuman ya murid-murid. Cikgu Ji hendak ucapkan terima kasih dan jumpa lagi. Bye!